Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat, dalam pemberian nikmat yang terlalu banyak, dan nikmat yang paling besar nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini saya akan kongsikan bacaan hadis daripada kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan tajuk ataupun bab pada hari ini berkaitan dengan kelebihan sebahagian surah dan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa surah dan ayat-ayat yang mempunyai kelebihannya tersendiri yang disebut secara khusus di dalam hadis Nabi. Jadi hari ini kita akan bacakan beberapa ayat dan juga hadis yang mempunyai kelebihan. Ayat-ayat Al-Quran yang mana mereka ayat-ayat ini digunakan oleh sahabat dan juga para nabi menjadikan amalan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Jadi hadis yang pertama, hadis daripada Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama surati fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid. Fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada saya, mahukah saya ajarkan kepadamu sebesar-besar surah di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid? Lalu baginda memegang tangan saya, yakni seorang sahabat yang bernama Rafi' bin Al-Mu'alla tadi. Nabi pun pegang tangannya, dan ketika kami hendak keluar dari masjid, Rafi' ni pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan telah mengatakan saya pasti memberitahumu sebesar-besar surah di dalam Al-Quran. Maka baginda Nabi SAW bersabda, ia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu surah Al-Fatihah. Ia merupakan 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada saya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua iaitu berkenaan dengan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawma lam yuftahu qattu illa al-yawm fanazala minhu malak faqala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatimu suratul Baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titah. Maksudnya, satu ketika Jibril alaihi salam pernah duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar bunyi seperti bunyi bukaan pintu dari atasnya. Lalu beliau pun melihat ke atas. Maka Jibril alaihi salam pun berkata, itu adalah bunyi pintu langit. Ia dibuka pada hari ini dan tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Lantas turun satu malaikat. Jibril alaihi salam berkata lagi, malaikat ini telah turun ke bumi
ia belum pernah turun kecuali pada hari ini. Malaikat tersebut mengucapkan salam dan berkata kepada Nabi SAW, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu, di mana ia tidak pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelummu, iaitu surah Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir, yakni dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Tiada satu huruf yang kamu baca daripadanya, melainkan pasti akan diberikan pahala dan dimakbulkan doa yang ada di dalamnya kepadamu. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua hadis tadi menceritakan tentang satu surah yang paling agung dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini tuan-tuan, dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Nak kata hebatnya surah Al-Fatihah ini, hebatnya surah Al-Fatihah, Nabi sebut dalam hadis yang lain, la salata liman taqra' fatihatul kitab. Nabi kata, tiada salat jika tidak dibacakan Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Maknanya tidak sah solat jika Fatihahnya tidak dibaca. Orang itu nak solat tapi dia tak baca surah Fatihah, dia baca surah An-Nas saja, surah Fatihah dia tak baca, maka solatnya itu tidak sah. Tidak sah. Bahkan Fatihah salah satu rukun daripada rukun-rukun solat yang 13. Dan bukan setakat tak baca tuan-tuan, bukan tak baca tak sah solat. Bahkan kalau tertinggal satu huruf daripada surah Fatihah pun dikira solatnya tidak sah. Tertinggal satu huruf daripada surah Al-Fatihah, solatnya juga dikira tidak sah. Contoh, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu bacaan yang betul, ayat yang betul. Tapi dia tak baca ka, dia baca iya na'budu wa iya nasta'in. Ka-nya tak ada, huruf ka satu pun tak ada, maka solatnya juga dikira tidak sah dan batal solatnya. Jangan main-main. Tak baca satu huruf daripada surah Fatihah pun dikira solatnya batal. Kalau tertukar baris sekalipun, maka solatnya juga dikira tidak sah dan dikira batal. Iaitu nak ceritakan, nak kata apa, betapa hebat dan agungnya surah Al-Fatihah. Sebab tu dia ada disebut dalam satu hadis yang khusus, yang mana Nabi sebut surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sebesar-besar surah yang paling agung dalam Al-Quran. Ia hanya diberikan kepada Nabi SAW. Dan dalam kisah yang lain, dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id menggunakan surah Al-Fatihah ini sebagai ruqyah, perubatan, sebagai ruqyah. Satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri berjalan di sebuah perkampungan. Kami kata Abu Sa'id dalam satu hadis, kami berada dalam sebuah perjalanan, kemudian kami singgah sebentar pada satu kaum. Dia singgah sebentar di satu kampung dan berjumpa satu kaum. Tujuan Abu Sa'id dan rombongan itu berhenti adalah untuk meminta sedikit makanan, untuk meminta sedikit bantuan makanan. Tapi orang kampung kata tak ada makanan. Maka Abu Sa'id pun pulang, berlalu pergi. Tapi dia tak pergi mana pun, dia masih lagi berada di kampung itu, tapi dia duduk dekat jauh sikit. Kemudian datang seorang perempuan, budak wanita, datang menghampiri Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata apa? Wahai tuan, pemimpin kami diserang demam ataupun sakit. Dia sedang sakit, pemimpin kami sedang sakit, ketua kampung tengah sakit ni. Ada tak di kalangan kamu yang mampu mengubati penyakit pemimpin kami? Ada tak di kalangan kamu yang mampu ruqyah pemimpin kami? Dia tengah sakit ni. Ada tak salah satu daripada kamu, rombongan Abu Sa'id ni, yang pandai ruqyah?
Maka Abu Sa'id Al-Khudri kata, boleh, saya boleh ruqyah. Kemudian salah seorang daripada kalangan Abu Sa'id, dan Abu Sa'id berdiri, dia kata, aku boleh ruqyah. Aku boleh ruqyah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dengan syarat, lepas aku ruqyah nanti, kau bagi aku seekor kambing untuk kami makan. Maka mereka pun bersetuju dan pergi berjumpa dengan ketua kampung itu, pemimpin kampung tersebut. Abu Sa'id pun kata, kami boleh ruqyah kepada kamu, kami boleh mengubati kamu, tapi dengan syarat kamu beri kami kambing seekor. Kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada pemimpin tersebut. Maka kata pemimpin itu, bukan setakat seekor kambing aku bagi, aku boleh bagi kau 30 ekor pun tak apa, yang penting aku sembuh. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun dia buat apa? Dia bacakan surah Al-Fatihah kepada pemimpin kampung tersebut, dan secara dengan izin Allah, penyakit pemimpin kampung itu sembuh dengan bacaan surah Al-Fatihah Abu Sa'id Al-Khudri. Sebenarnya Abu Sa'id Al-Khudri ni dia bukan dia pandai pun ruqyah orang, tapi dia sebab dia nak makan, dia nak minta kambing. Jadi dia katalah, boleh, aku boleh ubat, tapi bagi aku kambing seekor. Itu syarat dia. Maka Abu Sa'id pun pergi ruqyah, dia baca surah Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh penyakit pemimpin tersebut, dengan izin Allah. Maka selepas daripada itu, sahabat-sahabat yang bersama rombongan dengan Abu Sa'id ini pun tertanya-tanya, boleh ke makan kambing ni? Pemimpin tu tadi dia bagi 30 ekor kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongannya. Bukan seekor, bukan dua, tapi 30 ekor. Maka bila pulang daripada perkampungan itu, mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata apa? Wahai Abu Sa'id, apa yang kau buat pada pemimpin itu? Abu Sa'id kata, aku hanya membacakan surah Al-Fatihah sahaja, ya Rasulullah. Aku hanya membaca surah Al-Fatihah sahaja, sebab aku bukan pandai pun nak ubat orang, tapi aku baca Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh penyakit orang tersebut. Maka Nabi pun berkata, bagaimana kamu tahu surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Bagaimana kamu boleh tahu surah Al-Fatihah itu boleh menyembuhkan? Itu adalah ayat ruqyah. Maka kata Nabi, kamu telah berbuat benar. Maka bahagikanlah kambing-kambing 30 ekor itu, dan bagilah kepadaku satu bahagian, kata Nabi SAW. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nak kata apa dekat sini? Nak kata agungnya surah Al-Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri menggunakan surah Al-Fatihah untuk meruqyah orang sakit. Dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia bagi sembuh, dia ubat orang itu, dan dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, sembuh pemimpin itu. Jadi kalau kita nak buat pun boleh, kita nak ruqyah orang pun boleh, tak ada masalah. Katalah datang seorang lelaki, jiran datang, abang boleh tolong ruqyah anak saya ni dia demam agaknya, dia sakit apa saya pun tak tahu. Maka kita bagi pada dia, boleh, aku boleh ruqyahkan. Kita baca surah Fatihah, ambil air sikit, kita tiup sikit pada air, dan bagi dia minum, insya-Allah, dengan kuasa Allah. Yang penting apa? Yang penting yakin. Yang penting keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sembuhkan itu adalah Allah. Yang penting yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita agungnya surah Al-Fatihah ini, Nabi kata dia boleh dijadikan sebagai ayat ruqyah, ayat mengubat sakit orang. Itu surah yang pertama yang mempunyai kelebihan dan ciri keistimewaan yang tersendiri, iaitu surah Al-Fatihah. Hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qiraati qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, wa rawa nahwahu Muslimun an Abi Hurairah
Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada bacaan Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, demi Tuhan yang diri saya berada di tangannya, sesungguhnya surah ini menyamai 1/3 Al-Quran. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama daripada Abu Hurairah. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah yang kedua yang mempunyai kelebihan yang tersendiri yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang mana surah Al-Ikhlas jika dibaca, pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran, sulusul Al-Quran. Jadi kalau kita baca satu kali, sama dengan 1/3 Al-Quran. Oleh itu lebih baik kalau kita baca 3 kali, maka ia pahalanya sama dengan 1 Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi ada sebut juga, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hatta yakhtimha 10, sehingga dia membacakannya 10 kali. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan jadikan dia, Allah akan binakan untuk dia satu istana di syurga kelak. Baca 10 kali surah Al-Ikhlas, maka Allah kurniakan kepada dia Allah kurniakan kepada dia satu istana di syurga. Ketika mana Nabi menceritakan hadis ni, maka Saidina Umar Al-Khattab, dia punya akal cerdas pada waktu itu, Umar tanya, ya Rasulullah, kalau aku baca 20, tadi Nabi sebut 10 kali Qul huwallah, maka dapat satu buah istana di syurga. Maka Umar tanya, kalau aku baca 20 Qul huwallah, macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi pun sebut, kalau kamu baca 20 kali Qul huwallah, maka kamu akan dapat 2 buah istana. Lahu qasran, 2 buah istana. Maka Umar Al-Khattab tanya lagi, kalau aku baca 30 kali Qul huwallahu ahad, bagaimana pula ya Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, kalau kamu baca 30 kali, maka kamu akan dapat salah satu qasran, salah satu kusur, 3 buah istana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau baca 10, Nabi sebut dapat 1 buah istana. Kalau baca 20, maka dapat 2 buah istana. Kalau baca 30, maka dapat 3 buah istana. Dan begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Tak adalah Umar tanya 40, 50, 60, 100. Tuan-tuan boleh kira sendiri kot. Tak perlu. Itu Umar bagi contoh je, 20, 30. Jadi tuan-tuan kalau baca 60, boleh jadi 60, dapat 6 istana. Kalau dapat baca 100 kali satu hari, boleh jadi dapat 10 istana. Wallahu ta'ala alam. Itu semua atas kehebatan dan keagungan Allah. Itu janji Allah kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara amalan yang mudah untuk kita amalkan, iaitu bacaan surah Al-Ikhlas 10 kali. Allah kurniakan kepada kita sebuah istana di syurga kelak. Jadi kita nak beli rumah banglo di dunia pun susah, tapi di hari akhirat kelak, di syurga kelak, kita boleh dapat sebuah istana hanya dengan membaca surah Qul huwallahu ahad satu hari. Jadikan ia amalan insya-Allah, iaitu kelebihan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi tuan-tuan, itu amalan yang seterusnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Hadis seterusnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alam tara ayatil unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qattu, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kamu melihat kepada beberapa ayat yang diturunkan pada malam ini, di mana ia tidak pernah dilihat sebelumnya sama sekali. Pada nilainya, ia adalah Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah yang ketiga dan yang keempat yang dijanjikan pahalanya oleh Nabi SAW, yang disebut dalam hadis secara khusus, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi ada beberapa hadis ataupun ayat tambahan, kelebihan dia, ataupun bila masa yang kita disunatkan ataupun dianjurkan untuk baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini. Yang pertama, kita digalakkan baca dua surah ini selepas solat. Ketika wirid selepas solat. Kata Nabi SAW daripada Uqbah bin Amir, katanya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'ul mu'awwidhati duburi kulli salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padaku untuk membaca mu'awwidhat, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas di akhir solat selepas salam. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud. Jadi waktu yang pertama kita perlu ataupun digalakkan untuk baca selepas daripada solat, selesai solat. Ketika wirid itu, kita selit tiga kul ini, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu pertama. Yang kedua, waktu yang dianjurkan untuk kita baca al-mu'awwidhatan ini adalah pada waktu pagi dan petang. Kita dianjurkan untuk membaca sebanyak 3 kali. Dan keutamaannya ialah kita akan mendapat dijaga dari segala sesuatu yang buruk. Dijaga daripada sesuatu yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, jadikan al-mu'awwidhat juga dijadikan wirid ataupun zikir di waktu pagi dan petang. Sesiapa yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang, nescaya Allah akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Jadi yang kedua, bila kita nak baca dua surah ni, kita baca ketika mana pagi dan petang. Lepas waktu solat subuh kita zikir, kita baca. Lepas solat asar kita zikir dan kita baca. Lebih kurang begitulah waktunya. Dua. Yang ketiga, bila kita perlu digalakkan untuk baca surah Al-Mu'awwidhat ni, kata Nabi yang ketiga daripada Mu'az bin Abdullah bin Khubayb, dalam satu hadis, pada malam hujan lagi gelap gulita, kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat bersama kami, kata Muaz. Lalu kami menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, adakah kamu telah solat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Maka Nabi pun kata, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak menjawab. Nabi pun bersabda lagi, katakanlah, qul, kata Nabi, qul, katalah. Namun sedikit pun aku tak jawab, kata Muaz bin Abdullah. Dan Nabi berkata lagi, qul, katakanlah. Hingga aku berkata, ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Muaz bin Abdullah ni
Dia tanya, apa yang aku nak kata? Aku nak cakap apa ni? Dah kau suruh sebut kul. Kau suruh kata. Kau suruh sebut cakap. Tak apa benda yang aku nak cakap kan? Kata Muaz bin Abdullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, katakanlah, yakni bacalah surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, yakni menjagamu dari segala keburukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang ketiga ini menjelaskan kepada kita supaya kita baca pada waktu malam ataupun gelap gelita. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, sahabat Nabi ni sebut pada malam hujan. Nabi suruh kita baca pada waktu pagi dan petang, yakni malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah waktu yang dianjurkan untuk kita baca. Yang ketiga. Dan yang keempat, bila masa kita nak baca surah Al-Mu'awwidhat ni, maka Nabi kata kita dianjurkan untuk membaca 3 surah tadi, 3 Qul, sebelum kita tidur. Sebelum tidur. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, kata Aisyah, waktu Nabi nak tidur, Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiup dan dibacakan 3 Qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda mengusapkan kedua tapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, muka dan tubuh bahagian depan. Baginda melakukannya demikian sebanyak 3 kali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bila kita nak baca surah Al-Mu'awwidhat ni? Sebelum tidur, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab Nabi baca sebelum tidur. Macam mana cara Nabi baca? Nabi akan letak 2 tangan begini, dan Nabi akan baca 3 Qul, dan Nabi akan sapu pada badan dia, dimulai dengan kepala, muka dan tubuh bahagian hadapan. Nabi buat 3 kali. Nabi buat 3 kali. Satukan tangan begini, Nabi baca 3 Qul, sapu daripada kepala, muka dan badan bahagian hadapan, dan seluruh badan yang mana boleh dicapai, sebanyak 3 kali sebelum tidur. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nombor hadis riwayat Imam Bukhari nombor 5017 dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah waktu yang digalakkan untuk kita baca Al-Mu'awwidhat, dua surah pelindung ni. Jadi ditambah dengan Qul huwallahu ahad, biasanya Nabi kita masyarakat Melayu sebut 3 Qul. Biasanya kita sebut 3 Qul. 3 Qul tu apa? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi saya ulang semula. Bila masa kita dianjurkan untuk membaca 3 Qul ini? 1 pada waktu pagi dan petang, dan juga malam. Petang tu malam lah. Orang Arab sebut petang tu malam sebenarnya. Pada waktu pagi, awal pagi dan awal malam. Petang, lewat petang. 1. Yang kedua, selepas daripada solat, waktu zikir, waktu wirid itu, kita masukkan sekali 3 Qul. 2. Dan yang ketiga, bila masa kita nak baca 3 Qul, sebelum tidur, dengan sapukan seluruh anggota badan sebanyak 3 kali. Yang itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 4 surah yang disebut, yang saya baca hadis hari ini. Iaitu yang pertama surah Fatihah, yang kedua surah Al-Ikhlas, yang ketiga surah Al-Falaq, yang keempat surah An-Nas. Dan keempat-empat surah ini diturunkan oleh Allah, yang mempunyai kelebihannya tersendiri.
Jadi sama-sama kita amalkan. Biasanya kita baca selepas solat. Biasanya kita baca lepas solat. Kita memang baca Fatihah lepas solat, kemudian kita baca 3 kul ini lepas solat. Jadikan ia satu kelaziman dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali selepas solat dan sebelum tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia 4 surah yang mempunyai kelebihan tersendiri. Sebenarnya ada lagi, nanti kita sambung pada tarikh ataupun waktu yang lain. Ada lagi beberapa surah yang disebut oleh Nabi SAW mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Satu. Yang kedua, ayat kursi surah Al-Baqarah. Yang ketiga, surah Al-Kahfi. Dan yang keempat, surah Al-Mulk. Dan banyak lagi surah-surah lain yang mempunyai kelebihan tersendiri. Yang ini yang disebut dalam kitab Riyadhus Salihin saja. Yang ini yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Dalam bab-bab lain, dalam kitab lain mungkin lagi banyak. Cuma saya baca kitab Riyadhus Salihin yang dinyatakan itu saja. Jadi insya-Allah sekadar itu saja untuk hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.